Baik, kemudian sentuh Quran. Ni akhir sekali. Dan bawa Quran. Bawa Quran ni dia di bawah sentuh Quran lah. Majoriti para ulama menyatakan menyentuh Quran perlu kepada wudu. Siapa yang tidak ada wudu ataupun dia perlu bebas daripada hadas kecil dan hadas besar, baru dia boleh sentuh Quran dan membawanya. Majoriti ulama kata wajib berwudu bagi orang yang menyentuh atau membawa Al-Quran. Maksudnya kalau tidak ada wudu ataupun kalau dia berhadas kecil atau berhadas besar sekalipun, haram baginya, dilarang ke atasnya untuk menyentuh atau membawa Quran. Hujahnya adalah ayat Quran dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala sebut, innahu la Quranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqi'ah ayat 76, ayat 77, 78, 79. Innahu la Quranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah, itulah Quran yang mulia. Ia adalah kitab yang tersembunyi ataupun yang dirahsiakan, fi kitabim maknun, kitab yang diletakkan oleh Allah secara rapi. La yamassuhu illal mutahharun. Dia tidak boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang bersuci. Ada hadis yang diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik daripada Amr bin Hazam, kata Nabi ila ahli Yaman. Kata Amr bin Hazam, Nabi telah menulis kepada orang-orang Yaman. Sebab Nabi ni memang ada kumpulan risalah ataupun surat yang dihantar oleh beliau ataupun baginda kepada orang-orang Islam yang berada di luar. Antara risalah Nabi yang masyhur ialah risalah Amr bin Hazam yang Nabi hantar ke Yaman. Kerana sudah menjadi kelaziman orang-orang terdahulu untuk menghantar surat. Nabi hantar surat keluar pergi, baik kepada negara yang bukan Islam, baik kepada negara Islam. Daripada Amr bin Hazam ini yang diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik ialah Nabi kata la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang tahir. Tahir ni makna suci. Jadi secara zahirnya suci ni of course lah suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Jadi menggabungkan ayat Quran berkenaan tidak boleh menyentuh dan menggabungkan hadis ni, maka dia kata wajib berwudu untuk menyentuh dan membawa Al-Quran. Hatta Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar, dia kata hampir keseluruhan para ulama berpendapat sedemikian. Ajma'al ulama alladhina tadur alaihimul fatwa fi jami'il amsar anna al-Quran la yamassuhu illa tahirun, atau kama qala. Lebih kurang macam itulah kata Imam Ibnu Abdul Bar. Telah sepakatlah ulama yang memberi fatwa di seluruh negara Islam bahawa tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang tu mesti bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan kata Imam Ibnu Qudamah juga sama, la na'rifu fi zalika mukhalifan illa Daud Az-Zahiri. Katanya tidak ada khilaf dalam isu ini melainkan Al-Imam Daud saja yang kata tak perlu berwudu. Maksudnya mazhab Az-Zahiri saja yang kata tak wajib berwudu untuk menyentuh Quran. Kata ulama lain semua kena kata berwudu. Kata berwudu wajib bila nak menyentuh Quran. Dia kata tidak ada khilaf dalam isu ini melainkan hanya dalam mazhab Az-Zahiri saja. Tu kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Hatta kalau kita lihat Al-Imam Ibnu Taimiyah pun mengatakan bahawa wajib berwudu bila menyentuh Quran. Ada juga pendapat daripada Imam Malik. Imam Malik pun sama, nak sentuh Quran wajib berwudu. Tapi beliau memberi rukhsah, memberi keringanan kepada orang-orang yang mengajar Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang belajar Al-Quran ataupun anak-anak yang masih kecil untuk tidak berwudu bila mana menyentuh Quran. Merujuk kepada prinsip umumul balwa tadilah. Jadi dia kata orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Quran, anak-anak kecil diberi kelonggaran untuk tidak berwudu, kerana menyusahkan. Jadi kita lihat rukhsah di situ bagus juga untuk sebahagian orang. Kalau kita mengajar Al-Quran asal batas saja nak ambil wudu, asal batas saja nak ambil wudu, mungkin tergendala lah kelas kita. Jadi dia melihat ada sudut itu. Tapi saya tak nafikan hampir keseluruhan para ulama menyatakan menyentuh Quran wajib berwudu. Tapi kita tak nafi juga dalam mazhab Az-Zahiri menyentuh Al-Quran tidak wajib. Kenapa? Pertama dia kata ayat Quran yang dimaksudkan itu bukan merujuk kepada orang-orang Islam.
tapi merujuk pada malaikat yang berada di langit. Pasal Allah Taala kata innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dia tak merujuk pada Quran yang ada pada kita, tapi dia merujuk secara zahir nas ini kepada Al-Quran yang berada di Lauh Mahfuz, di mana dia tidak disentuh melainkan oleh malaikat-malaikat yang suci. Dan kita lihat itu pentafsiran yang bagus juga. Sama juga katanya hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazam dalam risalah Rasulullah SAW. Dia kata itu adalah risalah dan dia tidak termasuk dalam kelompok hadis-hadis yang boleh diguna pakai, kerana ia risalah. Sementara perkataan tahir yang disebut oleh Rasulullah SAW boleh memberi maksud yang banyak. Dia dianggap sebagai al-lafzul mushtarak, mana satu lafaz yang boleh memberi arti yang luas. Orang Islam disebut juga tahir. Orang Islam disebut juga tahir, orang yang suci, yang disuci akidahnya. Sama juga orang yang macam-macam bersuci daripada dosa. Jadi tahir ni dikata tidak hanya merujuk kepada orang yang suci daripada kecil dan besar. Ia juga boleh memberi maksud-maksud yang lain. Dia dipanggil sebagai al-lafzu al-mushtarak. Jadi boleh jadi Nabi kata tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan tahir, melainkan orang yang suci. Suci di sini masuk orang Islam. Jadi orang Islam boleh sentuh, orang kafir tak boleh sentuh. Sementara ada hadis yang Nabi larang Quran dibawa ke tanah orang bukan Islam. Jadi di situ ada pentafsiran-pentafsiran tertentu. Dan saya kira hujah Daud Az-Zahiri ni juga adalah hujah yang baik sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Dan saya tak nafi sebahagian besarlah buku-buku fiqh contemporary menyatakan bahawa tidak wajib berwudu bila menyentuh Quran. Jadi pendapat Az-Zahiri dalam hal ini saya lihat banyak diguna pakai, banyak dirujuk dan banyak diterjemahkan oleh ulama-ulama pengkaji-pengkaji fiqh contemporary. Jadi saya kira walaupun khilaf yang sedikit lawan khilaf yang besar, majoriti lawan minoriti yang tak amat sedikit, tapi ia juga sebenarnya kita boleh kata termasuk dalam perkara-perkara yang masih diselisihkan oleh para ulama. Ala kulli hal, masing-masing dengan ilmu masing-masing dan dengan pengamalan masing-masing, insya-Allah taala. Dan yang paling penting dalam hal yang melibatkan khilaf ni mungkin ada rukhsah dan keringanan sikit sebanyak. Dan yang paling penting juga kita ada ilmu lah untuk kita beramal dalam hal-hal seumpama ini.